selama sejahtera. Dalam era digital yang semakin maju, ICT memudahkan urusan harian kita. Namun, penyalahgunaannya seperti politik, penipuan dan tanya, dan penyebaran makanan palsu kini menjadi isu membahayakan di Malaysia. Golongan muda paling tersedia, terutama kepada politik yang mencerdaskan kesehatan mental dan emosi. Kajian juga mendapati ramai pengguna kurang kesadaran tentang etika dan keselamatan siber. Tanpa pengelolaan yang baik, kemajuan teknologi boleh memberi kesan negatif yang serius kepada individu dan masyarakat. Langkah pencegahan perlu dilaksanakan dengan serius, antaranya tingkatkan pendidikan dan kampanye keselamatan siber, perketatkan perlindungan data, dan amalkan nilai etika dalam teknologi. Kerjasama antara institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat alam penting untuk memastikan ICT digunakan secara positif. Penyalahgunaan ICT bukan isu kecil yang memerlukan perhatian berterusan. Diharapkan laporan ini meningkatkan kesadaran kita semua untuk menjadi pengguna teknologi yang lebih bertanggung jawab dan beretika. Sekian laporan dari saya. Saya Zulfan Kiwi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Leonard. Dalam era digital yang berkembang pesat, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT telah menjadi sebahagian penting dalam kehidupan seharian masyarakat. Platform media sosial seperti TikTok dan Instagram telah mempercepatkan penyebaran maklumat dan komunikasi. Namun, kemajuan ini turut membawa kepada peningkatan isu penyalahgunaan ICT. Antara faktor utama ialah dorongan emosi dan keinginan individu untuk mendapat kepuasan diri. Tanpa kawalan emosi yang baik, sesetengah pengguna memaknaikan kandungan tidak sesuai atau menyebarkan maklumat palsu secara tidak beretika. Selain itu, tahap kematangan individu juga memainkan peranan penting. Individu yang kurang matang cenderung bertindak tanpa memikirkan kesan jangka panjang, termasuk terlibat dalam cyberbullying dan pencerobohan akaun. Faktor lain seperti kekurangan pengawasan ibu bapa, pengaruh rakan sebaya, keinginan memperoleh keuntungan kewangan secara mudah, serta kurangnya kesedaran etika dan undang-undang seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 turut menyumbang kepada masalah ini. Kesimpulannya, penyalahgunaan ICT perlu ditangani melalui pendidikan digital, kawalan emosi dan kesedaran undang-undang. Sekian, terima kasih. Bully cyber merupakan satu lagi bentuk penyalahgunaan ICT yang semakin serius, khususnya dalam kalangan pelajar. Terdapat kes di mana seorang pelajar menjadi mangsa penghinaan dan gangguan berterusan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Pelaku menggunakan akaun palsu untuk menghantar mesej berunsur negatif dan memulakan mangsa secara terbuka. Keadaan ini menyebabkan mangsa mengalami tekanan emosi yang teruk serta menjejaskan prestasi akademik dan kehidupan sosialnya. Kes seperti ini menunjukkan bahawa teknologi komunikasi bukan sahaja boleh digunakan untuk berhubung, tetapi juga untuk menyakiti individu lain secara filosofi jika disalahgunakan. Kes penyebaran berita palsu menunjukkan bahawa penggunaan ICT tanpa tanggungjawab boleh membawa kesan negatif yang besar kepada masyarakat. Penyebaran maklumat yang tidak disahkan bukan sahaja menyebabkan panik, malah boleh menjejaskan keselamatan awam serta usaha pihak kuasa. Dalam satu kes penipuan pelaburan kripto palsu, seorang ahli perniagaan di Malaysia telah mengalami kerugian hampir 3 juta ringgit selepas terberdaya dengan skim pelaburan mata wang kripto palsu. Sindiket menggunakan media sosial seperti Facebook dan aplikasi WhatsApp untuk berhubung dengan mangsa dan memperkenalkan peluang pelaburan yang kononnya memberikan pulangan tinggi dalam masa singkat. Mangsa kemudiannya diarahkan untuk mendaftar di sebuah laman web pelaburan yang kelihatan sah, lengkap dengan paparan keuntungan yang meyakinkan. Namun, semua maklumat tersebut sebenarnya dimanipulasi oleh sindiket.
Apabila mangsa ingin mengeluarkan wang, mereka diminta membuat bayaran tambahan seperti cukai dan yuran pemprosesan. Akhirnya, mangsa kehilangan keseluruhan pelaburan tanpa sebarang pulangan. Terdapat beberapa langkah dapat mengatasi penyalahgunaan teknologi dalam kalangan masyarakat. Langkah pertama ialah pemikiran kritis dalam kalangan masyarakat. Kita perlu berfikir dengan bijak dan tidak mudah percaya kepada tawaran di internet supaya tidak menjadi mangsa penipuan. Langkah kedua ialah jangan mendedahkan data peribadi secara terlampau. Kita perlu menjaga maklumat peribadi di media sosial agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Langkah ketiga ialah menyihatkan penggunaan internet. Ibu bapa perlu memantau penggunaan internet anak-anaknya supaya mereka tidak terdedah kepada perkara yang negatif. Selamat sejahtera, isu penyalahgunaan ICT di Malaysia seperti kes penipuan, buli cyber, dan penyebaran berita palsu bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah membawa implikasi yang sangat serius terhadap negara kita. Pertama, ia mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Setiap tahun, rakyat kita kerugian ratusan juta ringgit akibat sindiket scam. Isu ini mengurangkan kuasa pembeli dan menjejaskan ekonomi demokrasi. Dan kerajaan juga terpaksa pembelajaran kos yang tinggi untuk memperkukuh keselamatan harga. Yang kedua, menjejaskan imej negara di peringkat antarabangsa. Jika keselamatan data kita dianggap lemah, pelapor asing akan takut untuk melapor dalam ekonomi digital kita. Ini akan menyerang wawasan ekonomi digital Malaysia. Akhir sekali, pemberantasan berita palsu atau isu sensitif tentang kaum dan agama boleh mencetuskan konflik dalam masyarakat yang berbagai seperti Malaysia. Maklumat palsu di media sosial amat berbahaya kerana ia boleh menjejaskan keharmonian negara yang telah kita bina bersama. Oleh itu, kita perlu memandang serius isu demi keselamatan kestabilan negara. Terima kasih.